Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati saudara pengerusi, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Antara isu yang besar yang menjadi perbincangan di kalangan rakyat, sama ada Islam ataupun tidak, iaitulah dengan pelaksanaan hukum syariat, iaitulah hudud. Jika kita merujuk dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, kita akan bertemu ayat yang begitu banyak yang menceritakan tentang hukum hudud. Antara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, tilka hududullah fala ta'taduha, itulah hudud Allah, jangan kamu langgar. Tilka hududullah fala takrabuha, itulah hudud Allah, jangan kamu hampir. Saya merujuk kepada pakar undang-undang. Saya tanya kepada mereka, berapa jumlah jenayah yang dibuat oleh manusia sejak dulu sampai hari ini? Lalu mereka beritahu jumlah jenayah yang sangat banyak. Ada yang melibatkan mencuri, ada yang melibatkan berzina, ada yang melibatkan pecah amanah, ada menjual dadah, ada yang menjual macam-macam. Beribu jenayah yang manusia buat di atas bumi Allah. Tapi hudud yang diwajibkan oleh Allah hanya 6 perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, yang melibatkan mencuri. Yang kedua, yang melibatkan merampok. Yang ketiga, yang melibatkan minum arak. Yang keempat, yang melibatkan zina. Yang kelima, tuduh orang zina. Yang keenam, murtad daripada agama Allah. Daripada beribu jenayah, hanya 6 perkara yang melibatkan hudud yang disebut oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab berjudi, berjudi hukum diharam, tapi Allah tak buat peraturan kepada berjudi. Maka peraturan kepada berjudi dibenarkan kepada mana-mana kerajaan yang memerintah di suatu tempat untuk buat peraturan. Pecah amanah haram ikut Islam, tapi Quran tak beritahu apa hukum pecah amanah. Maka Allah memberi keizinan kepada mana-mana kerajaan untuk buat peraturan. Adapun 6 perkara yang melibatkan hudud, dia telah diputuskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak masyarakat yang tak faham tanya pada kita, mengapa hudud ni kena kepada orang Islam saja, orang bukan Islam tak kena di atas bumi Allah? Orang yang bukan Islam diberi pilihan sama ada nak duduk bawah undang-undang hudud ataupun tidak. Adapun orang Islam wajib duduk di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang Islam kena sedar hudud yang diwajibkan oleh Allah
satu undang-undang untuk menghapuskan dosa. Orang yang kena hukum hudud atas dunia, hari kiamat dimerdekakan oleh Allah daripada azab api neraka. Sakit api neraka ni berjuta kali ganda nak banding sakit hukum hudud di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menyelamatkan hamba-hambanya pada hari kiamat, maka Allah mengenakan hukum hudud di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bukan Islam, mereka tak dikenakan hukum hudud. Kerana apa? Kerana orang yang bukan Islam ni kena hudud macam mana sekalipun, akhirat mereka tetap masuk neraka. Kerana mereka tak ada iman, tak ada akidah kepada mereka. Oleh sebab itulah orang Islam tak boleh dengki pasal apa Allah mengenakan hudud kepada orang Islam, tak kepada orang yang bukan Islam. Firman Allah Ta'ala yang pertama, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan wajib dipotong akan tangan keduanya. Apabila turun ayat yang melibatkan mencuri, maka orang tuduh Islam itu zalim, Islam itu keras, sampai tahap dipotong tangan, sehingga keluar kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan akidah. Sampai ada orang yang bercakap, kalau kerak tangan orang yang mencuri, siapa dia nak kait kelapa sawit? Kalau kerak tangan orang yang mencuri, siapa dia nak buat bangunan? Kalau kerak tangan orang yang mencuri, siapa dia nak baiki terawa yang runtuh? Orang tak faham apa makna yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ulama-ulama fiqh beritahu, apabila berlaku suatu kes jenayah yang melibatkan mencuri, apabila seseorang itu didakwa di mahkamah, ada 4 soalan wajib yang mesti disoal oleh hakim. Kalau hakim nak tanya 10-20 soalan, terpulang pada hakim. Tapi ada 4 soalan wajib yang mesti disoal oleh hakim. Yang pertama, mengapa dia mencuri? Yang kedua, barang apa yang dicuri? Yang ketiga, jumlah berapa yang dicuri? Yang keempat, barang simpan dekat mana masa ia dicuri? Yang pertama, mengapa ia mencuri? Kalau dia mencuri kerana dia miskin, tak dikenakan kerak tangan. Kerana dia susah, kerana terpaksa, terdesak, maka tak dikenakan kerak tangan. Hak boleh kerak tangan ni, orang tu pitih cukup belaka dah, perbelanjaan cukup belaka dah, tapi perangai dia jahat, dia mencuri juga di atas pami Allah, baru boleh dikenakan kerak tangan. Berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang kaya, dia menangkap pekerja dia yang mencuri harta dia, dibawa kepada Umar. Lalu sana Umar tanya, betul sungguh awak curi harta tuan awak? Pekerja dia kata, ya Amirul Mukminin, saya ambil sungguh. Lalu sana Umar marah dia. Sana Umar kata, awak ni jenis tak kenal budi. Sudahlah tuan awak ni beri kerja kepada awak, bayar gaji pula tiap-tiap bulan, tiba-tiba awak curi pula harta dia. Lalu pekerja dia kata, ya Amirul Mukminin, sebenarnya tuan saya buat zalim kepada saya. Dia suruh saya kerja berat, kerja banyak, tetapi gaji yang sangat murah sampai saya tak cukup nak makan anak dan isteri. Lalu sana Umar suruh siasat. Bila siasat, ya sungguh tuan dia buat zalim. Lalu pada masa tu, kerajaan Islam mengambil satu keputusan, wajib kepada majikan menaikkan gaji supaya dia tak mencuri lagi pada masa yang akan datang. Ini keadilan undang-undang Allah. Yang mencuri itu pekerja, yang kena hukum adalah majikan, kerana buat zalim di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang jadi majikan, jangan buat zalim kepada orang bawah. Hari ini banyak mana kontraktor-kontraktor yang buat zalim kepada pekerja mereka. Buat jalan raya, buat jambatan, buat segala-gala, ambil pekerja asing. Bila nak siap 90%, lalu mereka telefon imigresen,
Imigrasi mari ambush mereka, tak payah bayar gaji. Kalau Islam merentah, kontraktor hak lagu ni tak layak dapat projek daripada kerajaan Islam. Walaupun mereka tak ada IC, itu bab lain. Tapi jangan buat zalim kepada keringat manusia di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Zaman Sayyidina Umar, apabila majikan buat zalim kepada pekerja, majikan dihukum oleh kerajaan Islam untuk menaikkan gaji. Sebab itu yang pertama kita kena faham pasal apa dia mencuri. Kalau susah, terdesak, miskin, lapar, tak dikenakan kerak tangan mengikut ajaran Islam. Kita ambil satu contoh. Misalnya di Greenwood ni ada seorang tu kerja driver lori. Gaji driver lori ni bukan mahal, kita letak RM1,000. 300 bayar sewa, 300 biar api, biar air, biar elektrik dan segala-gala. 400 nak makan minum di rumah, 300 bayar saman ekor. Kemudian kena macam-macam, kena tu, kena macam-macam. Tiba-tiba anak dia jatuh sakit, yang perlu kepada keuangan, yang perlu kepada perubatan. Minta zakat orang tak layak, minta baitul mal orang tak layak, minta bantuan orang tak layak. Terpaksa mencuri nak selamatkan anak yang kritikal. Kemudian ditangkap, dibawa ke mahkamah. Apabila disoal oleh hakim, dia terdesak, dia susah, maka tak dikenakan kerak tangan mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang pertama, syarat nak kerak tangan mengapa ia mencuri perlu jelas di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang apa yang dicuri. Misalnya ada sebuah lori arak daripada Shah Alam, nak hantar ke Kuantan, siapa dekat Greenwood mapuh lori dia. Sementara tunggu pemain mari beki, mari budak Melayu pergi pikul sekontena buat balik belakang rumah. Kemudian ditangkap, dibawa ke mahkamah. Hakim tanya kepada pendakwa raya, barang apa yang orang ni curi, siapa dia diseret dan dibawa ke mahkamah. Pendakwa raya kata dia mencuri arak 1 kontena. Tuan Hakim, dia curi arak. Hakim kata buan kes. Mengikut hukum Islam, barang hak boleh dikenakan kerak tangan, barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Curi arak tak kena kerak tangan. Kita pergi belakang rumah Cina, curi 10 ekor babi dia, buat balik tambak depan rumah, ditangkap, dibawa ke lokal, dibawa ke mahkamah. Hakim tanya mu curi apa, dia kata curi 10 ekor babi Cina. Tak kena kerak tangan, pasal dia mencuri apa yang diharamkan oleh Allah. Termasuk kata ulama, mencuri alat-alat muzik tak dikenakan kerak tangan, pasal alat muzik melalaikan manusia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, mencuri tetap dianggap salah, tetapi tak dikenakan hukum hudud, dikenakan hukum takzir, terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah. Syarat yang ketiga, berapa jumlah yang dicuri. Misalnya tahun 2018 Islam merentah negara kita. Kalau Islam merentah, Islam kena buat satu peraturan, berapa jumlah yang sebenar yang sepatutnya kena kerak tangan berdasarkan ekonomi sesuatu negeri, berdasarkan keuangan negeri. Berapa hak sebenar hak boleh kerak tangan. Kita ambil sebagai contoh, lepas bincang semua sekali, kerajaan ambil keputusan 10,000 sebagai contoh. Atas pada 10,000 kena kerak tangan. Malam tu dia pergi curi 4 orang. Seorang tukang suluh, seorang tukang panjat, seorang tukang ambil, seorang duduk dalam kereta cadang nak tembak lari. Pergi curi malam tu boleh 20,000. 20,000 lebih daripada 10,000. Bila balik bagi 4 orang, boleh 5,000 je seorang. Maka tak kena kerak tangan mengikut ajaran Islam. Hak kena kerak tangan ni bukan jumlah yang besar. Lepas bagi semua sekali, berapa jumlah hak dia dapat, siapa kedok keputusan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai contoh 10,000 yang saya sebutkan tadi. Kalau 5,000 tak kena kerak tangan. Ataupun malam tu pergi curi 4 orang, boleh 39,999 ringgit 90 sen.
Hakim kata nasib baik tak cukup 10 sen je lagi. Kalau tidak 4 orang habis kena kerak tangan mengikut hukum hudud. Sebab itu jumlah hendaklah diambil kira. Orang tak faham. Dia ingat curi motosikal kerak tangan, curi kasut kerak tangan. Motosikal yang kita naik tu 600 riyal je sebuah. Tak kena kerak tangan. Dia ada jumlah yang tertentu yang diputuskan oleh kerajaan Islam. Kemudian yang keempat, di mana barang itu dicuri, masa ia dicuri letak dekat mana. Misalnya kita kerja kilang. Di kilang ni ada tempat simpan kenderaan yang ada security, yang ada guard segala-gala. Kita mari beli kereta baru, dak parking tempat selamat, pergi parking jauh daripada orang sebab cadang nak balik awal tengah hari. Keluar tengah hari, hilang kereta. Kemudian disiasat, ditangkap pencuri, dibawa ke mahkamah. Hakim tanya tuan kereta, masa kereta awak hilang baru ni, awak letak dekat mana? Dia kata letak bawah pokok balik bangunan. Hakim kata bawah pokok bukan tempat simpan kereta. Tempat selamat ada, security ada, guard ada, pagar ada. Pasal apa kamu tak letak? Letak tempat tak selamat pasal apa? Hari ni banyak kes kecurian kerana kelalaian tuan dia. Pergi parking buang air kecil, tak ingat mati je. Pergi parking kerana beli sesuatu, tak ingat kunci pintu. Pergi parking jauh daripada orang, kemudian terdedah kepada musuh, maka tak dikenakan hukum hudud mengikut ajaran Islam. Dan kita kena sudah, dalam nak melaksanakan hukum kepada orang yang mencuri, Islam mewajibkan kepada mahkamah mesti dikemukakan 2 orang saksi untuk menentukan barang siapa yang dicuri di atas pambil Allah. Berlaku di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu hari baju rantai Sayyidina Ali hilang. Sayyidina Ali cari merata-rata tak bertemu. Akhir sekali Sayyidina Ali nampak dia dipakai oleh seorang Yahudi. Lalu Sayyidina Ali report kepada kerajaan Islam, walaupun dia seorang Amirul Mukminin. Dia tak buat undang-undang di tangan dia sendiri, mugi takak dia letak dalam lokak ke, bukan begitu. Dia beritahu kepada kerajaan Islam. Lalu Yahudi dipanggil ke mahkamah untuk beri keterangan. Hakim kata, wahai si Fulan bin si Fulan, adakah betul baju yang awak pakai ini adalah milik awak? Kerana Amirul Mukminin mendakwa baju yang awak pakai itu adalah milik Amirul Mukminin. Orang Yahudi itu kata, Tuan Hakim, baju yang saya pakai adalah milik saya, bukan milik kepada orang lain. Oleh kerana dia tak mengaku, wajib kepada Sayyidina Ali kemukakan saksi di mahkamah. Hakim panggil Sayyidina Ali ke mahkamah. Sayyidina Ali ni bukan orang biasa, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yang dipanggil oleh hakim dihadir ke mahkamah walaupun dia orang besar. Ada Perdana Menteri sebuah negeri itu, mahkamah panggil berapa kali tak mari-mari. Tapi Sayyidina Ali dia mari ke mahkamah bila dipanggil oleh hakim. Hakim kata, ya Ali, sila kemukakan 2 orang saksi yang nak mengesahkan baju yang dipakai oleh Yahudi itu adalah milik kepada awak. Mana saksi awak? Lalu Sayyidina Ali kata, Tuan Hakim, saya kemukakan anak saya sebagai saksi, kerana anak saya lah yang kenal baju yang dipakai oleh ayah dia setiap hari. Lalu hakim kata, ya Amirul Mukminin, mengikut hukum Islam, anak tak boleh jadi saksi kepada ayah. Isteri tak boleh jadi saksi kepada suami. Kalau anak dibenarkan jadi saksi, anak akan bias menyokong ayah dia dalam mahkamah. Isteri akan bias menyokong suami dia dalam mahkamah. Lalu saksi Ali ditolak. Islam nak keputusan yang baik. Islam nak keputusan yang tak dipertikaikan oleh orang selepas mahkamah. Kalau anak dibenarkan saksi, isteri dibenarkan saksi, akan ada orang bercakap di luar daripada mahkamah. Patut pun dia menang, anak dia sokong. Patutlah dia menang, isteri dia sokong. Islam tak mahu timbul kekeliruan, maka saksi anak dan isteri ditolak di mahkamah. Lalu hakim kata, ya Amirul Mukminin, sila kemukakan saksi yang lain. Ali kata, aku tak ada saksi yang lain kecuali hak ni, hak ada sekarang.
Lalu hakim menjatuhkan hukum, baju yang ada di tangan saya adalah milik Yahudi, bukan milik Amirul Mukminin. Apabila selepas perbicaraan, selepas keluar daripada mahkamah, lalu Yahudi itu berjalan di belakang Sayyidina Ali. Yahudi itu kata, ya Ali, ya Amirul Mukminin, sebenarnya baju yang saya pakai memang milik Amirul Mukminin. Saya terjumpa ketika ia tercicir di tengah jalan. Saya tak mengaku di mahkamah kerana saya nak tengok keadilan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya melihat yang mendakwa saya tu seorang pemimpin yang kena dakwa orang macam saya yang menganut agama Yahudi, tiba-tiba pemimpin Islam gagal kemukakan saksi di mahkamah, maka saya diberi kejayaan oleh mahkamah. Adilnya undang-undang Islam itu. Lalu Yahudi itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhir sekali dia masuk Islam. Inilah yang orang takut sangat. Kalau pelaksanaan hukum Allah Ta'ala, ramai orang yang bukan Islam akan mengucap 2 kalimah syahadah. Secara yakinlah kalau melaksanakan Islam, mahkamah yang ada sekarang akan sunyi. Orang akan cari undang-undang hudud, orang meninggalkan mahkamah jahiliah yang ada sekarang kerana keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabit kesalahan, misalnya cukup syarat belaka, barang tu dekat mana, jumlahnya berapa, barang apa, kemudian sebab dia mencuri, cukup syarat belaka, hendaklah dipotong pergelangan tangan kanan. Lepas potong tangan kanan, dak serit curi pula, maka hendaklah dipotong pergelangan kaki kiri. Lepas tangan kanan, digi ke kaki kiri, bukan tangan kiri, digi ke kaki kiri. Lepas kena potong kaki kiri, curi pula, hendaklah dipotong tangan kiri. Lepas tak ada tangan kiri, curi pula, hendaklah dipotong kaki kanan. Kemudian ulama berbahas, kalau 2 tangan tak ada, 2 kaki tak ada, dicuri pula, dia bergolek, dicuri ikut mulut. Lagu mana? Yang kelima ni nak kerak dekat mana pula? Ulama kata hak 5 ni tak jatuh kerak dah, dijatuh hukum takzir, terpulang kepada pemerintah. Kalau pemerintah kata oleh kerana awak 4 kali dah curi 10 pada ni tak serit juga, hak kelima ni kita sumbat dan penjara seumur hidup, terpulang kepada pemerintah. Ataupun pemerintah kata oleh kerana awak ni jahat sangat dengan manusia, kerajaan ambil keputusan hantar ke Pulau Jerjak yang tak ada orang, biar musai dengan rimau dengan binatang apa hak ada di Pulau Jerjak, terpulang kepada pemerintah. Cuma saya nak beritahu, siapa 5 kali kena kerak ni tak berlaku. Sekali pun orang dah insaf berlaku dah. Cuma ulama bincang, kalau siapa 5 kali, inilah hukum yang sepatutnya berjalan di atas pemilik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum kepada orang yang merampok. Merampok ni lebih jahat daripada mencuri. Mencuri ni ambil satu barang kita tak sedar, bangun tidur habis barang kita, turun pejabat hilang kereta kita, kita tak tahu siapa ambil. Ada pun merampok lebih jahat daripada mencuri. Dia letak pisau di tekuk. Kalau awak tak serah rantai ni, aku bakar rumahmu. Kalau awak tak ikut apa yang saya suruh, aku khianat kepada anak isteri. Kalau awak tak buat begini, tak serah barang ni, aku akan buat macam-macam kepada awak. Maka merampok lebih zalim daripada mencuri. Maka hukum kepada orang yang merampok, dikerak tangan kanan dan dipotong kaki kiri sekaligus dalam keadaan bersilang. Adapun syarat yang lain sama dengan mencuri di atas pemilik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hukum kepada orang yang minum arak. Firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibu. Sesungguhnya arak, judi, tenun nasib, semua berhala, amalan najis, amalan syaitan, kamu kena jauh. Allah Ta'ala menurunkan nas yang qat'i. Arak diharamkan oleh Allah. Tak payah buat alasan. Untuk ekonomi negara lah, untuk pelancongan lah, untuk apa, jangan buat alasan. Perkara ni diharamkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Malah Nabi SAW beritahu,
Orang Islam tak boleh terlibat walaupun sedikit dengan arak yang diharamkan oleh Allah. Misalnya kita kerja kedai tayar, mari lori arak, tayar dia pecah, minta kita tukar tayar dia. Haram kepada orang Islam tukar tayar lori hak bawa arak, hukum dia haram. Biar orang yang bukan Islam buat kerja, orang Islam tak boleh. Hari ni banyak mana orang Islam terlibat dengan arak. Kalau saudara tengok kilang Genestok yang ada di Shah Alam, ada orang Islam kerja basuh botol, ada orang Islam kerja letak pelekat di botol, ada orang Islam tukar sapu, ada orang Islam driver jadi jaga beki api, beki air, macam-macam. Kalau Islam merintah, wajib kepada kerajaan Islam mengeluarkan orang Islam daripada tempat yang diharamkan oleh Allah. Wajib kepada kerajaan Islam cari kerja yang halal untuk orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam tak beri peluang untuk merintah di atas bumi Allah. Dan kalau kita baca sejarah, asalnya arak ni diharamkan oleh Allah masa nak semayang. Semua sahabat Nabi mereka awal masa jahiliah minum arak belaka. Asalnya diharamkan oleh Allah masa nak semayang. Jauh pada semayang tak apa lagi pakai awal. Tetapi lama kelamaan diharamkan oleh Allah secara total. Bila orang Islam nak semayang dalam keadaan mabuk, baca Quran salah masa nak semayang mabuk minum arak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud tak mari lakum dinukum waliyadin. Mabuk minara. Siapa baca Quran salah, Nabi kata punuh puak-puak mengaji lagu ni. Akhir sekali arak diharamkan oleh Allah secara total di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Apabila arak diharamkan oleh Allah, Sayyidina Umar dia balik ke rumah, dia ambil arak yang penuh dalam tempayang, habis dia buang belaka. Sayyidina Umar ni sebelum dia masuk Islam, dia seorang pemimpin Mekah yang ketagih arak. Bila masuk Islam ni, asalnya arak tak boleh minum masa nak semayang. Banyak arak di rumah dia, arak bukan murah, arak yang mahal. Dengar Islam kata arak tak boleh minum, dia balik dicurah belaka arak yang ada dalam tempayang. Kemudian sahabat-sahabat hak minum arak sekali dengan dia tegur Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, mengapa dibazirkan arak yang begitu banyak? Hak ada ni kita perhabis dulu, lepas pada ni kita kira hak lain. Hak ada tu perhabis dulu. Sayyidina Umar kata tak boleh. Kalau benda diharamkan oleh Allah, tak boleh nak perhabis dulu. Banyak orang kita ni tahu dah benda tak baik, perhabis dulu, lepas habis baru kita kira hak lain. Tak boleh lagu tu. Kalau benda tu diharamkan oleh Allah, masa tu juga mesti buang di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saudara banyak musafir di atas bumi Allah pergi luar negara, saya syorkan kepada saudara, naiklah penerbangan yang tak ada arak. Semoga perjalanan lebih selamat, lebih berkah. Kalau saudara naik Royal Brunei, naik kapal terbang Brunei, saya setuju naik kapal terbang Brunei ni pasal apa? Yang pertama, sebelum dia berlepas, dia baca doa dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Doa naik kenderaan. Kemudian pramugari ditutup aurat, bukan macam Asia belah depan belah belakang. Kemudian yang ketiga, dia tak hidang Allah. Gila ke Amerika, Jepun, mana sekalipun, dia tak hidang Allah. Kalau nak minum sangat, dia angkat kopi ready. Kalau nak minum sangat, dia angkat 7up. Nak minum sangat, dia angkat 100 plus. Dia tidak ada arak. Syarikat yang tak bawa arak ni untung ratus juta setiap tahun. Adapun syarikat negara kita daripada emas yang meletakkan arak unlimited. Orang yang naik emas araknya percuma. Pernah kita duduk sebelah orang putih. Orang putih tu boleh tahu arak tu percuma, minta saja. Lepas botol, lepas botol, minta arak. Dia tak mabuk lagi, ustaz mabuk dulu lagi dah. Bau arak hak mulut dia. Kita ingat syarikat hak bertarak ni untung besar. Akhir tahun rugi ratus-ratus juta di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum kepada minum arak
wajib disebat dengan rotan. Antara 40 sehingga 80 rotan mengikut hukum hudud yang diputuskan oleh ulama-ulama Islam. Antara 40 sehingga 80. Misalnya seorang tu terlibat dengan orang, hakim boleh menjatuhkan hukuman antara 40 sehingga 80. Hakim kata awak 43, awak 57, awak 68, awak 74, awak 79, dibenarkan oleh syarak. Jangan 81, jangan 39. Jangan 81, jangan 39. Pernah berlaku zaman Sayyidina Ali. Ada seorang lelaki tua yang minum, kemudian dihadap di mahkamah. Kalau dia minum arak kerana dia nyanyuk, diampunkan oleh Allah sebab dia tua. Tapi hak ni bukan dia nyanyuk, jahat sungguh kaki minum arak. Kemudian hakim menjatuhkan hukuman mandatory 80 kali sebab untuk beri pengajaran kepada orang muda, jangan jadi jahat macam orang tua ni, nak mati esok sekarang masih minum arak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kena 80 kata. Kemudian sahabat berbincang. Sahabat kata orang tua ni kalau kena 80 kata, barangkali tak agak bangun. Barangkali tak boleh bangun, barangkali orang tua ni kalau kena 80 kata. Kemudian diberitahu kepada hakim. Hakim tetap dengan keputusan 80 kata. Dan hakim pada masa itu Syurish Al-Kandi, hakim yang sangat bijak. Hakim kata cari 80 kata sekaligus. Cari 80 sekaligus, ikat dengan tali. Jadi besar begitu macam kita ikat lidi di rumah. 80. Hakim kata pukul hanya sekali saja. Sudah memadai 80 kali sebat mengikut ajaran Islam. Ini kebijaksanaan hakim dalam menentukan hukuman di mahkamah syariah. Hakim boleh tentu. Hakim kata kena 80 kata, tapi 4 kali sebat. 20, 20, 20, 20. Hakim boleh buat. Orang muda sangat, kita beri sorak-sorak sebanyak 80 kali sebat. Terpulang kepada hakim. Islam bukan nak mendera. Islam nak suruh kita setah. Biar kita insaf kesilapan yang kita buat. Akhir bertaubat jadi baik di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang Islam ketagih harap. Kalau setara pergi Bukit Bintang bulan Ramadan ni, tengah malam tak malu minum arak depan kita. Minum arak bukan pakai gelas dah sekarang, pakai jas. Arak tu diambil daripada wayar yang panjang. Macam wayar kita nak letak minyak kereta tu. Daripada drum yang besar, bekas yang besar. Nak berapa puluh, nak berapa ratus. Ini arak yang diharamkan oleh Allah. Pasal itulah kita nak melaksanakan syariat daripada Allah. Yang keempat, hukum kepada orang yang berzina. Firman Allah Ta'ala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki yang belum mendirikan rumah tangga wajib disebat sebanyak 100 kali sebat. Nak sebat 100 kali ni bukan senang. Mesti ada 2 syarat. Yang pertama, dia buat pengakuan secara sukarela. Yang kedua, dikemukakan 4 orang saksi. Pengakuan mesti sukarela. Tak boleh style polis buat di lokal. Sedong perut, cucu api rokok. Kalau tak mengaku, aku timbuk berat lagi lepas pada ni. Tak boleh, Islam tak ajar begitu. Biar dia mengaku sukarela. Kalau dia tak mengaku, mesti dibebas. Mesti dibebaskan dia. Orang kata untunglah dia tak kena hukum pasal dia tak mengaku. Dia untung di dunia, tapi akhirat tak lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hari ni yang sadok juga perut tu macam apa? Pasal nak duit daripada penjenayah masuk kepada kerajaan. Islam tak begitu. Islam nak didik. Yang pertama, sukarela. Sukarela tu pula pengakuan. Tak boleh dia buat sekali. Setengah ulama kata mesti dia buat sebanyak 4 kali pengakuan secara sukarela. Kalau tahun 2013 dia mengaku, dia kata saya pernah berzina, kemudian senyap tak mengaku sampai 2018 tak mengaku apa, maka tak boleh diambil kira. Mesti 4 kali, kata setengah sebahagian daripada ulama. Mesti 4 kali. Kerana sabit apa yang berlaku zaman Nabi.
ada seorang perempuan yang berzina, perempuan tu boleh tahu hukum daripada Allah sangat berat pada hari kiamat, dia pilih hukum hudud nak selesai atas dunia. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya berzina, hukumlah saya. Mari hari pertama Nabi tak layan. Esok dia mari pula. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi kata, adakah awak mabuk? Nabi tak layan. 2 kali dah mengaku. Lusa mari pula. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi kata, adakah awak gila? 3 kali dah mari. Kemudian mari pula kali keempat. Ya Rasulullah, saya berzina. Baru dijatuhkan hukuman. Masa nak jatuhkan hukuman, dia sedang mengandung. Nabi kata, pergi balik dulu sampai awak melahirkan anak. Lepas 9 bulan 10 hari, dia mari bawa anak yang masih menyusu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak, hukumlah saya. Nabi tak cari, dia mari sendiri. Hukumlah saya wahai Rasulullah. Nabi tengok anak masih menyusu lagi. Nabi kata, pergi balik sampai awak selesai susukan anak. Untuk maklumat kita, orang Arab menyusukan anak bukan macam Melayu 3-4 bulan. Orang Arab menyusukan anak paling kurang 2 tahun. Lepas 2 tahun dia mari lagi. Anak dia masa tu tak menyusu dah, makan roti. Ya Rasulullah, anak saya makan roti dah sekarang, tak isak susu. Nabi tengok budak tu makan roti, tak isak susu, baru dijatuhkan hukuman mengikut ajaran Islam. Sebab itu yang pertama, nak sabit orang yang berzina dengan pengakuan secara sukarela sebanyak 4 kali. Yang kedua, mesti disabitkan dengan ada 4 orang saksi. Islam tak mahu saksi ramai. 4 orang tak apa dah. Tengok mahkamah hari ni, saksi boleh angkut dengan lori nak berapa ratus, nak berapa ribu. Saksi tu pula kutip merata-rata. Orang lagu-lagu mana pun boleh jadi saksi. Islam tak begitu. 4 orang saksi kes zina, mesti orang lelaki, tak boleh orang perempuan. Ada pun kes mencuri, kes minum arak, kes apa, tak apa saksi orang perempuan. Ada pun kes zina, saksi mesti orang lelaki, tak boleh orang perempuan. Pasal apa? Sebab ulama kata, orang perempuan ni Tuhan beri maruah. Orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi ada perasaan malu. Aib kalau cerita bab zina ni. Kalau orang perempuan jadi saksi kes zina, mereka tak berani nak cakap betul di mahkamah. Hakim kata, wahai si fulan bin si fulan, tolong cerita daripada awal sampai akhir kes zina yang awak tengok. Orang perempuan tak berani cerita, ada perasaan aib, ada perasaan malu. Orang lelaki tak apa. Orang lelaki ni hakim tanya sepatah, habis diroyak lepas pada tu. Maka orang lelaki layak jadi saksi mengikut hukum Allah. Nak 4 orang. 4 orang tu mesti orang yang baik, bukan sembarangan. Hari ni saksi di mahkamah boleh ambil siapa saja. Saya pernah hadir banyak kali di mahkamah, saksi macam-macam kes. Saksi mahkamah sekarang cukup senang. Saya yang bernama Sianu bin Sianu berjanji dalam mahkamah yang mulia pada hari ini tidak akan bercakap kecuali benar belaka, sah, layak jadi saksi. Islam tak begitu. Islam ni besar ajaran. Hakim tanya, awak nak jadi saksi, awak agama apa? Dia kata, saya agama Islam. Hakim kata, alhamdulillah, awak semayang ke tidak? Dia kata, saya semayang. Hakim tanya, awak semayang apa? Saya semayang raya 2 kali setahun. Buang kes. Tak payah cara kalau semayang raya je 2 kali setahun. Ataupun hak jenis semayang terawih saja. Zuhur tak semayang, asar tak semayang, subuh tak semayang, tapi terawih sah hadapan. Kalau setakat tu saja, tak layak jadi saksi di mahkamah Islam. Atau subuh semayang, asar tak semayang, tak boleh. Ataupun semayangnya bagus, pergi pula pasal Ramadan pakai seluar pendek, tak layak pula. Nak jadi saksi ni bukan senang, mengikut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 100 kali sebab rotan ni bunyi macam sakit, tapi ada kaedah dia. Hari ni di penjara 6 kali rotan. Saya tanya orang jaga penjara, rotan di penjara sekarang lagu mana? Dia kata, rotan di penjara sekarang, rotan yang disalut dengan air yang beracun, kemudian dipukul sekuat tenaga. Sekali pukul, keluar darah, keluar isi daripada belakang. Kalau
Kalau 6 kali pukul tak berhenti, boleh lumpuh anggota badan. Islam tak begitu. Islam ada peraturan nak rotan rap salah lagu mana. Yang pertama mengikut hukum fiqh. Rotan tu tak pecah, rotan yang licin. Rotan yang tak ada bisa, rotan yang tak berduri, rotan yang tak bekak-bekik, rotan yang baik. Pegang di tengah-tengah rotan. Depan sana pun tak boleh, belakang sana pun tak boleh, pegang di tengah-tengah. Angkat rotan. Jangan tinggi daripada bahu. Atas tak boleh, belakang tak boleh, sama arah setengah bahu. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa kalau letak buku bawah ketiak, buku tak jatuh. Cuba setara bayang pukulan cara Islam. Letak buku bawah ketiak, buku tak jatuh. Bukan boleh pukul macam main bola golf begitu, tak boleh. Kalau pukul macam main bola golf, bukan orang je khubah pemapuh. Ada kaedah yang Islam ajar. Pukul di tempat yang sakit tapi tak berbahaya. Atas muka tak boleh, atas perut tak boleh, atas dada tak boleh, atas kemaluan tak boleh. Hak boleh atas kaki, atas betih, atas peha, atas punggung, atas belakang. Jadi izinkan oleh syarak. Dan kalau saudara baca sejarah, zaman Nabi hidup selama 63 tahun, tak pernah berlaku kisah zina zaman Nabi yang disabitkan hukum dengan 4 orang saksi. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Hak berlaku zaman Nabi dengan pengakuan. Nak cari 4 orang tengok orang yang berzina ni agak mustahil. Tapi inilah hukum daripada Allah Ta'ala. Saya yakin kalau zaman kita merintah melaksanakan Islam, nak cari 4 orang saksi tengok berzina memang susah. Orang berzina bukan tepi trafik lain. Habis orang berhenti belakang ke api merah tengok dia berzina. Orang berzina bukan tengah padan. Orang berzina dalam bilik tempat orang yang tak tahu. Zaman Nabi hidup 63 tahun, tak pernah berlaku satu kes zina yang melibatkan 4 orang saksi. Tak pernah berlaku. Dan kita ambil contoh, misalnya ada 4 orang lelaki, dia telah mendapat satu maklumat orang nak berzina. Hotel ke rumah ke bilik sekian-sekian, tempat sekian-sekian, hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian. Jadi 4 orang ni nak jadi saksi sangat. Dia pun masuk awal, duduk balik almari ataupun duduk balik langsing. Siapa waktu yang dijanjikan, mari sungguh orang nak berzina ni, dia berzina sungguh. Lalu 4 orang ni tengok dengan mata lendir dia sendiri, siapa sudah. Kemudian 4 orang tu hadir ke mahkamah. Tuan Hakim, saya telah tengok berlaku perzinaan, kami 4 orang nak jadi saksi. Lalu dipanggil orang berzina tu, dibawa ke mahkamah. Lalu hakim pun soal 4 orang ni lagu mana berlaku perzinaan. 4 orang ni cerita serupa berlaku sebab masing-masing pakak tengok. Lalu hakim kata, awak 4 orang ni, macam mana awak tahu dia orang ni nak berzina? Dia kata, Tuan Hakim, kami dah dapat maklumat seminggu. Kami pun masuk awal, duduk balik almari, duduk balik langsir. Kami tunggu siapa dia berzina, siapa sudah, kami tengok dengan mata kami sendiri. Hakim kata, awak 4 orang hukum dia pasti. Mengapa awak tahu dia nak berzina? Awak lock saja. Awak tunggu siapa sudah, pasal apa? Patut dia masuk tadi, mu tapar muka dia, mu terajang muka dia. Siapa dia tak boleh berzina? Awak 4 orang, dia 2 orang. Yang mu tengok siapa sudah tu buat apa? Mu pula hukum dia pasti. Tak kena juga hukum hudud. Walaupun berzina sungguh, dia kena hukum takzir. Pasal saksi ni pasti kaki maksiat hak tengok berlaku perzinaan. Bukan senang nak menjatuhkan hukum. CCTV mahkamah tak boleh pakai. Kemudian kamera video tak boleh pakai. Orang hak menerak bawah katil tak boleh pakai. Ini mengikut hukum Islam. Hak boleh pakai 4 orang saksi ni, hak tengok berlaku perzinaan secara sungguh, secara tak sengaja. Hak ngita Islam tu ambil kira. Kemudian yang kelima, tuduh orang zina. Firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Barang siapa yang tuduh perempuan yang baik ataupun lelaki yang baik mengerjakan zina ataupun liwat, kemudian tak boleh kemuka 4 orang saksi, orang yang menuduh wajib disebat sebanyak 80 kali sebat. Islam larang kita fitnah orang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Orang fitnah orang lebih berat pada membunuh.
Kalau bunuh orang, mati satu nyawa. Tapi fitnah orang, rosak satu masyarakat. Rosak satu masyarakat. Pasal tu Islam tak bagi fitnah. Dan kalau Islam merantau, tidak ada berita yang karut dalam TV, tak berlaku. Orang tak berani nak tuduh orang. Pasal apa? Hukum daripada Allah sangat berat. Sebagai contoh, waktu berita malam ni, dia kata Sianu bin Sianu terlibat dengan zina ataupun liwat. Kalau kerajaan Islam merantau, wajib kerajaan Islam kena panggil tukar baca berita tu. Awak baca dia berzina, dia liwat ni, awak ambil maklumat di mana? Berita TV ni 30 juta tengok. Kalau masuk internet, seluruh dunia orang tengok. Awak baca dia berzina, selewat ni, ambil berita di mana? Dia kata ketua pengarang tulis. Panggil pula ketua pengarang. Awak ambil daripada mana? Dia kata tak tahu, ketua pengarah beritahu. Panggil pula ketua pengarah. Dia kata orang atas suruh baca begitu. Panggil orang atas biar dia turun. Mengikut hukum Islam. Tanya pula orang atas, awak ambil di mana? Tak tahu, dengar orang cakap kemarin lagu tu. Dijawab lagu tu. Akhir sekali 4 orang ni habis kena 80 rotan mengikut ajaran Islam. Pasal itulah kalau Islam merantau, kita minat tengok TV cerita hak tu. Hari ni baik tengok cerita kartun kadang-kadang, daripada dengar berita-berita hak fitnah di atas pami Allah. Nak cari 4 orang saksi bukan senang. Pasal tu jangan tuduh orang. Jangan tuduh orang. Berlaku zaman Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar keluar sembahyang subuh awal daripada biasa. Masa nak pergi ke masjid, Sayyidina Umar terpandang 2 orang rakyat dia buat maksiat tepi jalan. Lalu lepas sembahyang subuh, Sayyidina Umar kumpul sahabat ramai-ramai. Sayyidina Umar kata, masa aku datang tadi, aku ada tengok 2 orang rakyat aku telah melakukan maksiat tepi jalan. Adakah di atas nama Amirul Mukminin aku boleh tuduh dia berzina? Atas nama Amirul Mukminin boleh ke tak aku nak tuduh dia berzina? Lalu Sayyidina Ali bangun. Sayyidina Ali kata, ya Amirul Mukminin Umar, kalau awak dapat kemukakan 4 orang saksi, sila tuduh. Tapi kalau awak tak dapat kemukakan 4 orang saksi, kami sebat Amirul Mukminin 80 kali sebat. Dengar Sayyidina Ali kata begitu, takut Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar kata, sebenarnya masa aku mari tadi, aku tak tengok siapa-siapa pun, kata Sayyidina Umar. Pasal apa? Dia tak boleh kemukakan 4 orang saksi yang dikehendaki oleh Syarah. Dan berlaku juga zaman Sayyidina Ali. Orang yang tuduh orang, kalau baca sejarah, ada seorang perempuan yang cantik, tiba-tiba dia nak kepada seorang lelaki. Orang lelaki itu tak ambuh ke dia. Ada juga orang lelaki tak ambuh orang puan zaman Sayyidina Ali. Dia tak ambuh. Oleh kerana dia tak ambuh, akhir sekali orang puan ni buat fitnah kepada budak lelaki itu. Dia mengadu kepada qadi, mengadu kepada hakim. Dia kata, tuan hakim, budak lelaki itu telah menceroboh saya. Maksud menceroboh rogol. Rogol tak perlu 4 orang saksi, tetapi memerlukan kepada bukti. Hakim pun panggil budak lelaki menghadap di mahkamah. Betul sungguh awak rogol dia? Hak puan dakwa awak khianat. Budak lelaki itu kata, demi Allah tuan hakim, usahkan ragu sentuh pun tidak. Memang dia tak buat sungguh, budak perempuan ni fitnah. Oleh kerana dia tak mengaku, hakim kata, wahai perempuan, sila kemukakan bukti. Apa dia bukti awak diragut? Lalu budak puan buat keluar sehelai kain. Kain ni kata dia, kain yang saya pakai tadi. Kalau hakim tak percaya, ada kesan air mani pada kain ni. Sekarang saya dah pakai kain lain. Ni kain yang saya pakai tadi. Rupanya budak perempuan tu dia tipu. Dia ambil 5-6 biji telur ayam, dia buang telur kuning, dia ambil telur putih. Telur putih dia boleh sapu di atas kain. Bila kering, nampak macam air mani. Hakim membuka barang kes di mahkamah, nak tengok bukti lagu mana. Hakim tengok air mani banyak doa lalu. Hakim kata, air mani menata apa yang banyak sangat ni, daripada atas pas ke bawah ni. Hakim ni orang macam kita. Hakim bukan makhluk lain. Dia tahu air mani orang lelaki tu setakat mana. Kalau makan tukar ali 4 pokok per sehari, takkanlah berjeruk satu kain. Hakim kata, aku tengok pelik je bukti ni. Tolong ambil satu kendi air panas.
pekerja mahkamah bawa air panas kepada hakim. Hakim jiru atas kain, telur tu kena air panas mendidih dan telur pun masuk. Hakim kata kalau masuk lagu ni bukan air mani, ni telur ayam. Akhir sekali hak puan kena hukum, hak laki dibebaskan oleh mahkamah. Nak cerita pada kita, kalau Islam tak merantau, kita boleh tengok kebijaksanaan hakim berpidato, kebijaksanaan hakim menjatuhkan hukum. Kita boleh tengok saksi-saksi palsu yang dihalau keluar daripada mahkamah. Kalau Islam merantau dengan baik. Yang keenam, hukum kepada orang yang murtad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang tukar akan agama wajib dijatuhkan hukuman bunuh mengikut ajaran Islam. Hari ni kih murtad merata-rata berlaku di seluruh negara. Orang Islam tak boleh buat apa-apa. Bawa ke mahkamah pun kadang-kadang tak menang kita orang Islam. Hukum murtad, hukum mati. Misalnya Islam merata 2018 berlaku laki orang murtad, wajib kerajaan Islam kena panggil orang hak murtad tu. Makna murtad dia pernah beriman, tukar masuk agama lain, itu murtad. Kerajaan mesti panggil, dan kerajaan kena soal dia, awak tinggal agama Islam ni masuk agama lain, dekat mana Islam tak betul, dekat mana Islam tak kena, bak sembahyang ke, bak puasa ke, bak zakat, bak syariah, dekat mana Islam tak kena. Daripada Islam dah lari masuk agama lain, biar dijawab. Kemudian kerajaan mesti mengarah ulama-ulama, mengajar dia balik perbetulkan akidah siapa dia faham. Lepas dia faham, dia beri tempoh untuk berfikir, dia nak murtad terus ataupun nak Islam semula. Lepas dia beri tempoh berfikir sebulan ke 2 bulan, dia kata nak masuk agama lain juga, baru dilaksanakan hukum hudud mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 perkara yang melibatkan hudud yang digariskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak jangan takut sangat tu pasal apa? Kalau kita ni jenis orang baik, pasal apa kita takut? Termasuk orang yang bukan Islam, ada dah yang menyatakan sokongan. Kelantan telah luluh 20 tahun, baru bulan 7, bulan 9 ni nak masuk ke parlimen. Luluh hudud di Kelantan 20 tahun. Macamlah Kota Baru, Kuala Lumpur tu jauh sangat, merangkak-rangkak 20 tahun untuk melaksanakan hukum syarak. 20 tahun tu boleh masuk parlimen. Luluh tak tahu lagi, masuk dulu. Dan hari ni kita boleh tengok hak mana hak mengucap 2 kalimah syahadah yang sokong ataupun tak sokong hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan kata hudud ni bagus, tapi tak boleh jalan pasal agama orang tak reti. Pasal agama orang tak reti. Dia pergi tanya artis, pergi tanya penyanyi, pergi tanya orang jual seluar bandar dekat jalan Cokiro, pergi tanya waktu. Hatu memanglah jawab tak tahu apa. Kemudian ambil keputusan hudud tak boleh berjalan pasal agama tak pandai. Pasal apa dah tanya orang alim, tak mari di masjid ni, tanya orang-orang yang baik. Tak boleh laksana pasal agama orang tak faham. Saya baca surat khabar, kerajaan kata kita akan lantik 300 orang penceramah untuk menjelaskan GST yang tak dipahami oleh rakyat. Hak GST tak faham tu, hak menyusah ke rakyat, melantik pula penceramah 300 orang, paksa biar rakyat jadi faham. Hak hukum Allah Ta'ala, hak wajib, kamu tak beritahu kepada mereka. Inilah pelaksanaan syariat. Sebab itu kita bertekad dan kita berikrar, kami nak melaksanakan hukum Allah. Kalau diberi kejayaan oleh Allah, memerintah bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu hukum di atas bumi Allah dengan hukum Allah. Mudah-mudahan tazkirah yang kita buat walaupun ringkas dianggap amal yang soleh yang menjadi bekalan kepada kita bertemu Allah pada hari kiamat. Dan hudud ni dicerita oleh Allah dalam Quran yang diturunkan oleh Allah sempena Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak lancar sikit derma. Ustaz buat pusat tahfiz di dulu. Siapa yang nak bantu sikit sebanyak boleh. Wallahu a'lam.